Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Euro melonjak lebih daripada 130 pips dan turun naik secara mendadak kira-kira 200 pip, iaitu selepas mesyuarat Majlis Pentadbiran ECB. Pengawal Selia membayangkan bahawa langkah untuk bertindak balas diperlukan kerana kenaikan inflasi yang berterusan di zon Euro menimbulkan ancaman kepada ekonomi. Presiden ECB Lagarde juga menyebut peningkatan inflasi import dan kemungkinan kesan terhadap zon Euro kerana sikap berhati-hati pengawal selia. Akibatnya, spekulasi mengenai kemungkinan kenaikan kadar oleh ECB pada musim luruh ini meningkat dan Euro turut meningkat. Bagi pound sterling, Bank of England menaikkan kadar faedah sebanyak 0.25% sejajar dengan jangkaan. Walau bagaimanapun, ini tidak mencetuskan dorongan kenaikan harga yang kuat kerana Gubernur Biden berkata Bank Pusat akan menaikkan kadar secara beransur-ansur. Bank of England menjangkakan inflasi akan meningkat melebihi 7% dalam beberapa bulan akan datang. April berkemungkinan menjadi bulan paling sukar bagi isi rumah British disebabkan kenaikan mendadak dalam bil bahan sumber tenaga. Jadi, kadar faedah akan dinaikkan secara beransur-ansur walaupun beberapa ahli jawatan kuasa mengundi untuk kenaikan 50 mata asas. Kerana makroekonomi hari ini merangkumi berita berikut. Pesanan kilang Jerman, pengeluaran perindustrian Perancis, juara runcit zon Euro untuk bulan Disember. Walau bagaimanapun, bacaan dijangka menurun. Laporan penting hari ini ialah kadar pengangguran Amerika Syarikat yang dianggarkan pada 3.9% dan gaji bukan perladakan. Jumlah pekerjaan yang ditambah oleh ekonomi Amerika Syarikat diramalkan akan berkurangan. Walau bagaimanapun, jika ia lebih baik daripada jangkaan, dolar Amerika Syarikat mungkin akan pulih. Dari segi gambaran teknikal pada Euro USD, tahap 1.1481 dilihat sebagai rintangan. Jika sebut harga pecah dan bersatu di atasnya, tahap sasaran akan dilihat di 1.1514, 1.1562 dan 1.1600. Penjualan boleh dilakukan dari 1.1562 dan 1.1600. Sekiranya berlaku false breakout, ia akan membenarkan pembetulan urus niaga 15 hingga ke 20 pips. Sekiranya berlaku false breakout di 1.1481, isyarat jual akan dihasilkan. Jika ia, penurunan harga akan cuba untuk mendapatkan semula kawalan ke atas tahap 1.1449. Ujian tanda ini dari bawah ke atas akan memberikan tekanan yang lebih besar pada pasangan dan harga akan jatuh ke 1.1416 dan 1.1390. Bagi mereka yang tidak membuat pembelian di 1.1416 dan 1.1390 atas sebab tertentu semalam, boleh melakukannya hari ini tetapi selepas breakout. Setakat ini, pasaran kekal menaik dan sasaran utama adalah pada 1.1481. Oleh itu, adalah satu idea yang baik untuk tidak tergesa-gesa membuat penjualan dan membeli instrumen sebaliknya serta menunggu kemas kini paras tertinggi bulanan dan tahunan. Bercakap tentang pound sterling, aliran kenaikan harga berterusan. Pulse breakout dalam julat antara 1.3578 dan 1.3570 akan menjana isyarat beli yang kuat dan menghasilkan entry point yang bagus. Pada masa yang sama, matlamat kenaikan harga untuk hari ini adalah sudah tentu untuk menembusi di atas 1.3618. Penggabungan dan ujian tahap ini dari bawah ke atas akan menghasilkan entry point yang kukuh. Jika ia, harga akan menuju ke arah 1.3656 dan mungkin 1.3697. Sekiranya penurunan harga melindungi tahap 1.3618 atau menembusi 1.3578, penjualan boleh dilakukan di sasaran 1.3537 dan 1.3495. Lagipun, banyak isu ekonomi yang turut menimbulkan ancaman kepada pasaran buruh di United Kingdom masih tidak dapat diselesaikan. Kadar pengangguran dijangka meningkat melebihi 5% pada tahun-tahun akan datang. Semua ini membebankan mata wang sterling dalam jangka sederhana. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.